Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada anda semua yang berada di lokasi-lokasi di seluruh Malaysia. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah saya dapat bersama-sama dengan anda malam ni. Banyak cobaan. Kalau nak cerita cobaan, banyak cobaan. You ada cobaan, saya pun ada cobaan. Alhamdulillah dan tahniah kepada anda yang komited untuk bersama-sama dengan saya malam ni. Pada Dream Team Medamu, pada anda semua puan-puan dan tuan-tuan pun ada. Okay, pada perempuan, pada wanita-wanita hebat di luar sana. Alhamdulillah. Okay, alright. So, malam ni merupakan malam yang saya fikir tak dengar suara. Ada yang dengar suara saya tak? Okay, kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, skala 10 paling jelas, 1 tak jelas, apakah skala anda? 10. Alhamdulillah. Jadi sesiapa yang tak dengar, tak dapat dengar suara saya, kena adjust sikit you punya setting lah. Mungkin boleh keluar balik, masuk balik, try somehow. Kan dalam game sekarang ni kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kan boleh keluar ataupun masuk balik ataupun tukar speaker ke, tukar apa ke, adjust. Okay. Point dia malam ni saya sangat excited untuk bersama-sama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang respon, yang komen 10, dengar dan sebagainya. Terima kasih kepada anda, awesome. Dan seperti biasa, malam ni kita akan go through beberapa topik. Dan topik malam ni yang utama adalah sebenarnya bagaimana nak create content. Apakah maksud konten-konten yang kita nak kongsikan pada anda malam ni. But somehow, Alhamdulillah, saya nak ucapkan tahniah pada anda lagi sekali kerana komited untuk sama-sama dengan saya malam ni. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, of course, semua orang ada situasi, semua orang ada challenge. But somehow anda committed, saya ucapkan tahniah pada anda, tak mudah. Sebab saya sangat percaya pada 3 perkara kunci kejayaan. 3 perkara kunci kejayaan. Perkara pertama yang kita kena buat adalah bila kita mulakan sesuatu, kita jangan give up. Bila kita mulakan sesuatu, kita jangan give up. Kita kena konsisten. Kunci kejayaan adalah konsistensi. Kadang-kadang terlalu banyak halangan. Halangan luar satu benda, halangan dalaman pun satu benda. Hari-hari cakap dekat kita, tak payahlah buat, tak payahlah berubah, kan? Tak payahlah buat kerja keras sikit, tak payahlah konsisten buat benda-benda macam ni, kan? Relax, tenang-tenang tengok drama Korea lagi best. Tapi somehow, tiba-tiba kita rasa kita nak ada benda yang orang lain tak nak. Tidak mungkin, tuan-tuan dan perempuan, akak-akak sekalian kat luar sana, kalau ada abang-abang juga, tak mungkin kita akan berjaya sekiranya kita tidak konsisten buat sesuatu. Dan nak konsisten buat sesuatu ni juga memerlukan effort yang banyak, memerlukan tenaga yang banyak. But somehow, kalau big why you cukup besar, you mesti akan buat apa yang you perlu buat. Siapa setuju dengan saya? Consistency is the key number 1. Kita ada 3 sebab saya nak kongsikan anda malam ni, tapi consistency is the number 1. Kadang-kadang dia sanggup ataupun kadang-kadang dia nak capai banyak benda dalam hidup, banyak benda nak ubah dan sebagainya, tapi dia tak mampu pun nak ubah diri dia, tak mampu nak bawa diri dia untuk buat satu benda tu konsisten. Tak mampu. Sebab tu saya suka Datuk Ira selalu cakap, kita mampu, kita boleh tarik kuda ke tepi sungai, tapi kita tidak akan boleh paksa kuda tersebut untuk minum air tersebut. Itu dia punya kunci. Jadi konsistensi adalah satu ataupun kunci utama daripada 3, salah satu kunci utama yang saya lihat kenapa seseorang tu berjaya. Kadang-kadang dia berjaya bukan sebab dia pandai sangat. Kalau pandai pun, kalau tak konsisten pun gagal juga. Kita jangan hidup dalam keadaan yang kita ni rasa kita ada bakat. Ramai orang berjaya bukan sebab bakat mereka. Ramai orang berjaya bukan sebab kepandaian mereka. Yes, kalau ada bakat, kalau ada kepandaian itu bonus. Tapi ramai orang berjaya sebab mereka konsisten buat apa yang mereka mulakan. Dia rajin, betul, dia rajin, dia usaha hari-hari. Okay, itu kunci nombor 1 yang saya nak, tuan-tuan dan perempuan, akak-akak sekalian, especially malam ni, cantik-cantik, hebat-hebat. Saya fikir anda semua lah wanita-wanita yang berjiwa besi, berjiwa wajar, nak berjaya, nak capai sesuatu. Alright, jadi kena konsisten buat apa yang anda mulakan. Kalau tak nak buat, jangan mulakan.
Ni kadang-kadang saya tengok lah, saya, bukan you all lah, dekat-dekat sini kan, di circle-circle yang lain, saya tengok mereka ni ada impian. Mereka, bila dengar orang cakap, bila tengok orang berjaya, dia nak berjaya dan dia buat tindakan melangkah, kan, melangkah, sign up dan sebagainya. Tapi bila kita nak bimbing, kita nak invite mereka untuk berada dalam environment yang belajar sambil-sambil kita dapat ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak push diri mereka untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi susahlah kita nak ajar, kita nak bimbing, susah. Sebab proses belajar ni, tuan-tuan dan perempuan, masing-masing ikut kapasiti ataupun ikut prosesor masing-masing. Ada orang cepat belajar, ada orang lambat sikit, dia nak faham. Tapi kita tak give up, kita buat apa yang kita buat. Tapi kalau anda duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam kelas yang kita bimbing, bolehlah kita bimbing kan, kita ajar. Tapi kalau tak ada dalam kelas, habislah. Dan contoh Puan Linda dalam kereta pun masih lagi bersemangat dengar apa saya cakap dan saya kongsikan pada anda, insyaAllah. Jadi saya lihat perkara yang pertama yang boleh buatkan orang tu berjaya lah consistency. Consistent. Air yang menitis pun dia boleh ubah bentuk dalam gua ataupun bentuk-bentuk di muara sungai. Batu-batu pun boleh berubah akibat konsistensi air itu mengalir. Ini kan pula manusia yang mudah sebenarnya nak diajar, nak dibimbing. Sebenarnya mudah. Especially anda yang semuanya hebat-hebat sebenarnya. Saya fikir wanita adalah insan yang sangat hebat sebenarnya. Daya tahan sakit lebih kuat daripada seorang lelaki. Betul tak? Betul tak betul apa saya cakap ni? Daya tahan sakit lebih kuat daripada seorang lelaki. Lelaki nampak je macam kental, tapi penakut sebenarnya kan. Kalau kita yang kena lahirkan baby, tak tahulah apa jadi kat kita ni. Tapi wanita kuat. Okay? Dan wanita jauh lebih sabar daripada lelaki sebenarnya. Mereka lebih tabah daripada lelaki. Lebih tabah. Sebab tu wanita, dia istimewa. Kan, dia istimewa, dia boleh menjadi suri rumah, boleh bersabar dengan anak-anak, boleh bersabar dengan suami. Dia adalah insan yang istimewa, boleh menjadikan rumah tangga tu aman, damai dan sebagainya. Saya tak boleh buat. Saya pun lelaki tak boleh buat. Isteri yang buat semua benda kan. Saya take care anak-anak dan sebagainya. Okay. Wanita juga sebenarnya Allah beri sabar, Allah bagi mereka ni semangat yang kental, semangat kuat. Saya lihat ramai, especially sekarang rata-rata isteri-isteri, wanita-wanita membantu keluarga, membantu suami. Kan, suami tak cukup, sekarang semua benda mahal kan. Jangan risau puan-puan dan tuan-tuan, jangan risau akak-akak sekalian, kalau baru masuk pun terus tak ada masalah. Sebab nanti kalau kita lepas sesi ni, even kalau kita go through 2-3 jam yang training pun tak mungkin you boleh faham semua. Okay? Repetition is the mother of perfections. Jadi kalau kita lepas, tak apa. Nanti kalau ada siaran ulangan, komit, dengar, tengok lagi sekali. Kadang-kadang saya membebel ni, awal-awal ni, bukan apa tuan-tuan perempuan, akak-akak sekalian, bukan apa. Saya nak kongsikan dengan anda, saya lihat ramai orang sekalian saya ni berjaya sebab mereka ni ada satu sikap. Sikap mereka konsisten. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, especially wanita-wanita hebat sama-sama dengan saya malam ni, you all memang dah hebat dah. Cuma saya nak ingatkan diri saya sekali. Consistency is the key of everything. Alright? Nombor 2, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, boleh tak di nombor 1 apa? Consistency. Nombor 1 adalah consistency. Kita kata kita nak buat training, kita buat training. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya ni baru balik pada Kelantan. Hari Rabu, saya bukan nak cerita tapi saya kena cerita. Sebab saya nak cerita pasal bagaimana kita konsisten buat apa yang kita buat. Okay? Saya ni baru balik daripada Kelantan. Okay? Hari Rabu, hari Isnin, hari Selasa, saya dimaklumkan yang mak saya ni hari Selasa pukul 4 petang dia tidur dan hari Rabu tak bangun-bangun. Okey, tak bangun-bangun. Sampai 24 jam. 4 petang 24 jam tak bangun-bangun. Okey. Mak saya ni dalam keadaan kritikal. Okey. Dah panggil doktor datang rumah pagi tu pun dia tak bangun juga. Masukkan air semua tak bangun. Jadi kami bincang adik-beradik bawa ke hospital. Dan bila bawa ke hospital HUSM di Kota Baru, di Pekalan Kubang Kirian. Bila bawa masuk ke dalam hospital, rupa-rupanya mak saya dalam keadaan kritikal.
baru lepas ni. Dan saya hari Rabu saya ambil flight, kebetulan kita ada bina SME dekat Kelantan hari Khamis, saya balik ke Kelantan terus pergi ke Zumirah, okay, ward ICU. Ni saya cakap demi Allah lillah. Saya tak nak share gambar je, tapi saya cakap demi Allah lillah. Okey. Kemudian saya bersama dengan mak saya dah masuk macam-macam benda. Mak saya ni asalnya kena urine infection. Okey, ada urine infection. Kemudian bila dia tertidur tu dia sakit dah. Dia critical, darah dia jadi pekat, darah dia jadi acid, ada asid dan jadi darah pekat. Jadi dia tak bangun tidur. Jadi bila dia tak bangun tidur, dia terlepas jab dia, insulin jab dia. Jadi menyebabkan keadaan ni lebih kritikal. Dan bila doktor datang hari Rabu pagi, doktor tu masukkan air, masukkan lagi gula. Jadi dia tambah lagi kritikal. Jadi bila masuk hospital, dah keadaan yang tengah kritikal. Jadi doktor kena treat lah, bagi insulin balik, bagi antibiotik, masukkan air. Saya cakap, mak saya ni lah keadaan yang kritikal. Jadi saya balik hari Rabu. Hari Khamis, Rabu malam, saya dapat spend masa dengan beliau. Saya duduk dengan dia, saya picit dia, saya urut dia, saya spend the whole night sampai 6 pagi. 6 pagi saya balik hotel sekejap. Kebetulan ada hotel dekat hospital USM tu. Saya tidur sekejap, and then saya bangun balik pukul 11-12 macam tu, dan saya jaga lagi dengan dia sampai petang semalam saya balik. Kenapa saya balik? Sebab saya ada program dengan anda hari ni. Sebab saya nak prepare content. Saya balik hari ni, saya nak cakap pada tuan-tuan perempuan, semalam saya sampai pukul 10-11 kat rumah, sebab saya hari ni nak spend masa nak prepare content dengan anda. Saya cakap ni jujur. Ini adalah konsistensi dan komitmen saya dengan anda. Tak mudah tuan-tuan perempuan, kita nak mulakan sesuatu, nak bagi orang faham. Diri kita sendiri kita boleh buat, kita boleh usaha diri kita, tapi kita nak influence orang untuk komit, itu bukan benda yang berat. Saya bukan nak mengungkit, saya nak bagi tahu tentang komitmen, konsistensi. Jadi saya ada sesi dengan anda malam ni, saya balik ni memang nak siapkan konten, nak bersama dengan anda. Besok pagi saya akan fly balik ke Kelantan. Mak saya masih lagi dekat ICU. Dan saya tak nak sedih-sedih sebab saya percaya dan saya redha dengan ketentuan ilahi. Yes, kita perlu berusaha. Saya perlu berada dengan beliau, dengan mak saya yang sedang nazak, sekarang sedang kritikal. But saya juga ada keutamaan. Sebab tak ada orang boleh replace saya. Sebab kita dah bagi invitation, kita dah invite anda, anda pun mungkin dah allocatekan masa anda dengan saya malam ni. Jadi jom kita komit sama-sama. Jadi bukan kata saya nak kata, oh saya ni itu ini, tak, bukan. Saya nak bagi tahu, bila kita komit itu satu benda, kita kena buat sampai habis. Kita kena konsisten sampai habis. Besok saya akan balik. Saya balik ke Kelantan dan saya akan duduk dengan dia sebab saya dah clearkan saya punya timetable, dan saya minta dengan pihak management untuk saya skip bina SME di Penang. Kita akan buat pada hari Selasa sebab ada orang lain boleh replace saya. Training malam ni tak ada orang lain boleh replace. Sebab saya saja coach you. Jadi saya bukan kata tak ada pilihan, saya commit into the session. Itu nak cakap the power of consistency, the power of commitment, because saya percaya tak ada benda yang anda tak boleh belajar. Anda boleh belajar kalau anda nak buat sesuatu. Terima kasih pada doa-doa, akak-akak semua doakan malam ni. Moga-moga dengan doa-doa you ni, mak saya makin baik, makin pulih. Moga-moga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, now, tak apa. Saya dah explain pada anda, pada akak-akak sekalian, pada puan-puan. Sorry kalau saya panggil akak-akak semua okey Mungkin ada yang adik-adik saya juga, tapi saya ni hormat. Bila kita hormat, kita panggil akak. Tapi saya percaya ramai yang belum muda juga malam ni. Kan, saya panggil untuk menunjukkan rasa hormat saya pada you all. Okay, now, yang pertama adalah konsisten. Kita perlu konsisten lah. Kita perlu komit dengan apa yang kita nak buat. Kita perlu komit dengan apa yang kita nak buat. Okey, itu nombor satu. Nombor dua. Okey, nombor dua ini parah sikit. Bukan dia parah apa, saya nak betulkan perspektif. Kita ni jangan buat benda berdasarkan motivasi. Kita bersemangat, kita akan buat. Kita hilang motivasi, kita tak buat. Umpama macam kalau kita ni iman tengah kuat, kita buat macam-macam jenis solat lah. Solat hajat, solat taubat, macam-macam lah. Yang sunat, yang wajib masa kita tengah iman kita tengah kuat. Tapi bila iman kita tengah kurang, kita tak buat banyak benda. Kan? Contoh saya bagi contoh. Bukan you all.
Dia dekat tempat lain. Jadi sama juga. Kita jangan buat satu benda masa iman kita tengah kuat, kita jangan buat satu benda masa kita tengah high motivation. Apa kita buat? Kita jaga disiplin kita. Kita letak satu disiplin, okay, satu komitmen, kita letak satu disiplin, kita follow disiplin tu. Kalau ada training-training yang perlu kita hadir, kita hadir. Sebab training ni kadang-kadang bila kita tengok satu kali, kita tak faham, kita kena repeat lagi sampai kita faham. Saya cakap pada tuan-tuan perempuan, minggu lepas saya buat training, kita dah repeat beberapa kali training tersebut untuk set up beg kuning, set up your shop, okay, daftar sebagai affiliate yang kurang pada 1,000, yang lebih pada 1,000, ramai orang masih lagi confused. Kalau kita confused, apa kita buat? Kita tengoklah konten tu sampai habis. Kan, kita tengoklah konten tu sampai habis. Saya ni, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya ni boleh je buat konten dan letak dalam apa? Telegram channel. Boleh tak? Saya rekod satu video, saya letak dalam Telegram channel. Boleh tak saya buat macam tu? Boleh kan? Tapi orang yang disuap makan, dia tidak akan berdikari. Orang yang disuap makan tidak akan berdikari. You commit, you buat, you duduk majlis ilmu, you dengar. Sebab that's the way saya belajar juga. That's the way saya belajar. Saya akan ada pen dengan kertas dan akan tulis. Saya minta maaf, kita bila belajar, kita kena jaga persekitaran kita. Saya faham ada antara perempuan yang akak-akak yang dalam keadaan yang tengah on the move dan sebagainya. Okay, tapi kalau you ada masa, kalau katalah ada sesi ni repeat lagi sekali, you duduk betul-betul, you pegang pen, you pegang kertas, you tulis semua apa yang you belajar supaya you dapat cana, you dapat cernakan konten tu. Sebab bila you faham, you akan cepat boleh buat sesuatu benda. Kalau tak susah. Kan? Kalau tak susah nanti you nak faham. Jadi, kena disiplin. Saya boleh je buat video letak dalam Telegram channel. You tengok. Tapi benda yang orang suap, kita tak akan komit. Sama dengan contoh benda percuma dengan benda berbayar. Kita akan lebih komit dengan benda berbayar. Betul tak? Siapa setuju dengan saya kat sini? Sebab kita rasa benda tu ada value dan ada harga. Sama juga bila kita buat sesi repeat dan sebagainya. Kalau tak faham, kena masuk dan kena hayati konten-konten tersebut bit by bit supaya kita faham apa yang kita perlu buat. Saya bebel sikit malam ni, minta maaf. Ni sesi yang kita buat sharing ni, saya cakap daripada hati. Demi Allah, saya cakap daripada hati. Saya sayang semua orang. Saya nak semua orang berjaya. Jadi tanggungjawab saya nak bagi tahu anda, saya bagi tahu. Jadi kalau kadang-kadang perkataan saya ni mungkin mengguris hati sesiapa, saya minta maaf in advance. Tapi fikir positif. Kalau apa yang saya cakap ni mencala anda, ada terasa kat mana-mana, itu maksudnya apa saya cakap ni betul lah. Betul lah. Apa saya cakap ni betul lah. Ada betulnya lah. Kan? Okay. So nombor 2 adalah jaga disiplin. Buat jadual. Kan? Buat jadual. Ikut jadual. Kalau kita buat satu benda ikut rasa kita, ikut semangat kita, ikut iman kita, kita takkan buat benda tu secara konsisten. Jadi kena ada jadual. Kalau kita tengok balik Madam Mu contohnya, ramai lagi usahawan-usahawan berjaya kan. Usahawan sebawah, di bawah Noah sendiri, ramai yang berjaya kan. Mereka juga mempunyai disiplin yang dahsyat. Dan saya nak akak-akak, adik-adik, puan-puan, wanita-wanita hebat di luar sana mempunyai disiplin yang tinggi. Jadi you have to work together dengan keluarkan schedule, buka Telegram channel tu, engage dengan konten dalam tu, engage komen dekat, tak faham tanya, tim kita akan jawab. Tak jawab lagi, tanya lagi sampai jawab. Itu komitmen yang you nak kena beri dalam training apa-apa sekalipun. Okay? Tengok malam ni, sepatutnya lebih ramai yang join, tapi saya tak kisah. Bukan saya tak kisah, saya tak sedih. Bukan. Saya akan give the best walaupun seorang kat depan saya. Sebab ini adalah tanggungjawab saya untuk membimbing perempuan, akak-akak, adik-adik. Mungkin mak-mak juga ada juga mungkin untuk pandai ataupun membina kejayaan sebagai seorang affiliate. Okay? And then, last kali nombor 3 adalah, bebelan saya malam ni, nombor 3 adalah semua benda you kena repeat. You kena buat lebih baik daripada hari ni you buat, you kena buat next lebih baik. Spirit tu kita kena ada. Okay? Jangan anggap bila kita buat sekali, kita tak faham, kita dah gagal. No. There is no failure. Okay? Just one step
towards the success. Okay, satu langkah menuju kejayaan. Tak ada kegagalan. Akak-akak, adik-adik, mak-mak, kan, puan-puan, wanita-wanita hebat dekat luar sana, tak ada istilah kita gagal. Kalau kita buat satu benda, it's not working, kita kena faham kenapa dia tak jalan, dan kita kena buat lagi better lepas yang kedua. Kita kena buat sampai jadi. There is no failure, it's just one step towards the success. Satu langkah menuju kejayaan. Kita kena positif lah. Kita kena positif. Kita tak boleh nak aku dah tak boleh buat, tak boleh. Kita mesti percaya, usaha, Allah pandang, Allah nampak, Allah jadikan apa yang kita tengah usahakan. Faham ni? Kita buat, kita doa, kita belajar, kita buat lagi, kita repeat lagi, kita konsisten dengan apa kita buat, kita disiplinkan diri kita, insya-Allah kita akan dapat result juga macam mana sekalipun. Jangan kita buat sekali, tengok dah tak nak, tak apalah, ini bukan bidang aku. Tak ada. Tak ada siapa pun sepatutnya gagal dalam kehidupan mereka. Semua orang deserve sukses. Semua orang deserve kemanisan dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita untuk makan dengan lebih sedap, duduk dengan lebih selesa. Betul tak apa saya cakap ni? Kan? Bercuti ke, beli barang-barang yang kita suka. Kadang-kadang anak punya birthday pun kita tak boleh sambut, padahal birthday mereka kita beli sekeping, dipanggil apa kek kan, seketul kek ke apa dipanggil apa kan, slice, sekeping kek lah, betul lah, slice of cake. You kena cakap English, sepotong kek kan, dan kita letak lilin, dan kemudian kita beli hadiah yang sekarang ni semua benda murah. Tak semestinya murah, kita beli benda yang berpatutan bagi hadiah. Tak perlu nak buat gebak-gebung besar-besaran, tapi kadang-kadang tu pun kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak ada kemampuan. We have to fight for that. You have to fight for that. Saya jaga mak saya semalam, saya keep on tengok cara dia fight dia punya sakit. Mak saya umur 84 tahun, dah tak boleh berjalan lah, dulu duduk dengan saya, tapi nak balik kampung, kita hantar orang gaji duduk dengan dia. Dia fight untuk teruskan kehidupan. Dan saya cakap, kita tak boleh give up, kita kena buat terbaik untuk dia tetap juga ada dengan kita. Dan saya duduk dengan dia, saya akan cakap benda-benda positif. Saya cakap, doktor cakap ada perkembangan, doktor cakap itu ini, doktor cakap ini, tengok oksigen pun dah getting better, gula dalam darah pun dah makin rendah. Saya cakapkan mak saya macam tu, positif, padahal dalam hati tu koyak, rabak, sedih. Tapi tak guna saya bersedih daripada saya kena positif untuk lihat mak saya sihat kembali. Benda macam tu kita kena buat. You all faham tak apa saya cuba sampaikan ni? Faham tak apa yang saya tengah bebelkan ni? Saya nak bagi tahu pada kakak-kakak, adik-adik, perempuan, wanita-wanita hebat kat luar sana, saya nak bagi tahu, anda deserve happiness. Anda deserve kejayaan. Ingat apa yang saya cakap ni. Okay? You deserve kejayaan, you deserve happiness, you deserve untuk jadi sukses macam orang lain. Definisi sukses untuk semua orang berbeza. Okay? Berbeza. Kita ada A, kita rasa kita nak B. Kita ada B, kita rasa kita nak C. Okay? Sampai satu ketika kita kena put stop, kita kena happy dengan apa yang kita ada. Bukannya happy tu kita terima sebulat-bulatnya, aku tengah susah tak apa, aku happy. Tak. Dunia zaman sekarang ni kita perlukan RM1, semua benda kena bayar, tapi berpatutan. Okay? Cukup untuk kita, bukannya berlebih-lebihan. Jadi yang malam ni kita nak cari duit ni untuk kita bahagiakan diri kita dan orang sekeliling kita. Boleh-boleh? Siapa faham so far? Katakan si I ataupun komen I kalau anda jelas dengan apa yang saya cuba nak sampaikan kepada anda malam ni. InsyaAllah. Izinkan saya minum air sekejap. Berapa ramai excited sebenarnya malam ni? Komen I kalau anda excited untuk kita mulakan. InsyaAllah saya cuba untuk habiskan sesi kita ni pukul 10 malam. Tak nak lama sangat, nanti anda pun banyak benda juga nak buat. Asalkan you commit. Saya nak pinjam you punya fokus sekejap supaya kita dapat go through semua training-training malam ni dengan lebih tersusun. Fokus. Ada pen, ada kertas, tolong catat. Besok tak faham, boleh tanya dalam Telegram group. Tim kita akan tengok dan cuba bantu you, insyaAllah. Dan sebenarnya saya juga dengan tim kita tengah berbincang untuk kita keluarkan video-video how to lebih banyak dan kita letak dalam
dalam dalam Telegram channel supaya dapat refer. Banyak video-video how to yang kita akan buat. So point dia adalah saya tidak akan give up dengan anda. Saya tak pasti anda akan give up atau tidak, tapi saya tidak akan give up dan kami tidak akan give up dengan anda, insyaAllah. That's our commitment. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya nak mulakan malam ni dengan saya nak saya nak congratulate saya lihat sale dah start masuk saya lihat sale dah start ada yang masuk, dah start ada yang buat. Jadi kita I harap after 2 weeks saya dapat lebih ramai yang dah mula buat penjualan, dah mula dapat sale. Tapi somehow I always believe pada proses. Okay, I believe pada proses. Okay, you all dah cuba, kita ajar lagi, kita bimbing lagi, dan ada yang dah buat dapat, ada yang buat belum boleh dapat lagi. Okay, siapa kat sini yang dah start dapat sale? Ada tak? Wow, Liana dah start dapat 3 sale Alhamdulillah. Aisyah dah start dapat 1 sale. Alhamdulillah. Siapa lagi? Mungkin boleh share kat sini. Ada tapi not through TP. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, Elizabeth dapat 1. Faiz Amla. Tuan Faiz ada malam ni. The guys dapat 3 sale. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siapa lagi yang dah dapat sale hari ni? Okay. Dah kena buat, kena suspended dah. Okay, faham. But yang suspended tu, do you learn something or not? Puan Mimi, bila you kena suspend, you belajar sesuatu kan? Dia benda yang paling mahal lah, kita belajar sesuatu. Okay, jadi saya nak tunjuk kepada anda, sebab yang kita ambil ni bila, Fiza? As yesterday. As at yesterday. Jadi saya percaya ramai lagi dah start dapat sale lah. Okay. Tak ada beg kuning lagi. Ada lagi yang tak ada beg kuning. Kena amaran tu standard. Tu normal. Kena amaran tu normal. Dekat Shopee pun dah start jual. Okay, baik. Okay. Beg kuning tak boleh nak add produk. Apa lagi tu? Probation 180 days. Okay, macam-macam because you start buat, ada yang dah start kena ban dan sebagainya. Tak apa. Yang mana yang kena ban dan sebagainya, you can always buka baru ataupun appeal, ataupun sebenarnya tunggu. Atau kalau saya buka baru je. Okay, saya buat baru, saya belajar daripada kesilapan. Okay, belum dapat daftar dekat TikTok seller. Kenapa belum dapat tu? Okay, banyak benda-benda yang anda question kat sini. Saya nak you throw dalam Telegram channel supaya kita boleh pick up daripada sana. Boleh? Saya selalu confuse. Apa tu yang confuse? Macam mana nak appeal? Tu perlukan teknik kita nak appeal. Nanti kita akan ajar juga buat kelas macam mana nak appeal. Nak buat rayuan. Okay. Beg kuning tak dapat approval dari seller lagi. Okay. Alright. Okay. Baik. Jom. Saya nak kongsikan slide ni dengan anda. Top 5 untuk minggu lepas. Untuk minggu ni lah. Tapi sehingga semalam. Top 5 yang ada adalah, jom team. Kongsikan. Top 5 adalah, cepat sikit. Ini dia. Okay, kita ada Bella Noah .84. Ada tak malam ni? Dah jual 3. Siap ada commission. You punya growth merchandise value pun ada juga. GMV maksudnya gross merchandise value. That is called GMV. Okay, maksudnya nilai kasar penjualan merchandise you. Produk lah. Okay, 374 dapat 10%, RM36. Alhamdulillah dapat 3. Dan kita nak ucapkan juga kepada Liana. Okay, Liana.Noah _Noah. Dan kita ada juga Nila .Nelisa Tania. Kita ada juga Siti Noh 1 juga. Tapi tadi Liana ada 3 juga, Tania. Walaupun dia jual 3, tapi dia punya GMV agak rendah sikit sebab mungkin SQ yang dia jual tu adalah produk yang berbeza. Sebab the best SQ adalah air combo RM125 RM120. Okay, kemudian kita ada Siti Noh 0402. Okay, dan kemudian kita ada Noah Halijah. Dia saya percaya ramai lagi yang dah start dapat sale. So itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sebenarnya boleh buat. Kalau satu pun pecah, maksudnya boleh buat. Kalau tak boleh buat, tak ada siapa pun jual. Betul tak? Bila orang dah start boleh buat, maksudnya dia
Maksudnya benda boleh jual. Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, pada perempuan sekalian, pada wanita-wanita hebat di luar sana yang tengah join saya malam ni. Saya nak bagi tahu yang you boleh buat sebab ramai dah yang buat. InsyaAllah. Okay? Alright. Dan saya juga malam ni kita nak keluarkan dalam bentuk firasat. Saya nak bagi tahu tentang firasat. Apa maksud firasat ni? Kemungkinan inilah benda-benda yang ada dalam hati anda. Jom kita sharekan. Antara benda-benda yang tiga yang ada dalam hati anda adalah follower saya tak ramai lah. Ada yang macam ni tak? Ada yang macam ni? Ada kan? Siapa yang macam ni? Follower saya tak ramai lah. Ada Ada. Okay. So ini adalah antara naluri, bukan naluri, dia panggil keluhan. Keluhan you yang bermain dalam minda you. Okay, next apa? Next adalah view video saya tak banyak. Betul tak? Ada tak macam ni? Oi, hebat. Umi Razali hebat. Walaupun tak ramai, you buat je, alhamdulillah. Kan? View video saya tak banyak. Okay? Next apa? Okay? Saya tak famous macam orang lain. Ada tak macam ni? Ada yang tak ada beg kuning lagi. Yang tak ada beg kuning ni kena join sesi saya sebelum ni. Kita daftar dan kita onboarding. Okay? Alright. Saya tak famous macam orang lain. Okay, next apa? Saya malu takut orang kecam. Ada tak macam ni? Ada tak macam ni? Okay? Ada lagi tak? Okay, next. TikTok ni untuk orang muda je. Alah, kita semua muda lah sebenarnya. Betul tak? Kita semua adalah muda. Kan? Mana orang tahu kita ni muda ke? It's just a number je. Saya nak share satu case study hari ni ataupun satu perkongsian daripada individu yang saya nak kongsikan dengan anda ni. Nama dia Huda Ahmad. Nama dia Cik Nuda Ahmad. Puan Nuda Ahmad. Dia ni memang sukses sebagai TikTok creator. TikTok creator ni sebenarnya affiliate lah. Okay, dia adalah seorang affiliate. Jadi saya nak akak-akak sekalian, adik-adik sekalian, tengok video ni dah hayati apa yang dia cakap. Boleh? Alright? Boleh jangan risau. Saya ada teknik nanti. Yang rasa kurang cantik, cantik je sebenarnya. Rasa je kurang cantik, tak apa. Okay, kita setuju dengan your statement. Okay? Kita tengok ni, silakan. Hai, nama saya Huda Ahmad. Dalam TikTok Shop dikenali sebagai Tulip Petals. Saya sudah berkarya di TikTok sejak tahun 2022. Saya akan sertai semua kempen yang ada dalam TikTok Shop. Contohnya 11-11, 12-12. So, masa kempen 11-11, saya berjaya jual 300 unit produk dalam masa 3 jam. Dan ada satu kerjasama yang saya buat dengan satu brand ni, memperkenalkan satu produk terbaru dia. Dan saya berjaya sold outkan produk mereka dalam masa 1 jam. Saya memenangi award Top Rising Star Creator. Dan pada Januari 2023, saya naik ke Top Creator. Saya punya target setiap minggu sekurang-kurangnya 3 kali video, live 5 kali seminggu. Jadi dalam live, saya banyak fokus kepada produk dan saya terangkan setiap jenis produk tu sebagai rumah biasa. Macam mana cara nak pakai, kita boleh buat apa dengan produk ni, macam mana kita nak jaga produk, kenapa setiap orang kena ada produk-produk yang macam ni, dan kenapa produk ni tidak akan menyebabkan mereka menyesal bila ada. Kepada sellers dan juga brand dekat luar sana, TikTok Shop Live ni salah satu platform yang sangat baik untuk memperkenalkan produk. Contohnya dalam live, saya selalu demo dengan sangat-sangat terperinci untuk meyakinkan penonton produk ini adalah produk yang sangat-sangat bagus untuk dimiliki. Sekiranya ada seller dan juga brand yang mahu memperkenalkan produk-produk terbaru, boleh berkolaborasi dengan saya, Huda Ahmad. Itu dia saja je nak share case tadi hari ni, nak bagi tahu pada anda semua, anda boleh, sebenarnya boleh. Kata boleh tu kena ada. Siapa kat sini yakin one day dia akan jadi affiliate ataupun creator yang sukses? Siapa yang percaya ni? Malam ni kan, tak kisah dalam keadaan macam mana sekalipun anda, sama ada basic, amatur ke apa saja sekalipun, tak kisah.
Anda yakin tak satu hari nanti kalau anda konsisten, disiplin dan terus buat, yang anda akan dapat jadi seorang creator ataupun affiliate yang berjaya. Siapa yang yakin you boleh. Sebab tak ada orang lain yang lebih faham diri anda, tak ada orang lain yang lebih tahu macam mana anda tahap diri anda. InsyaAllah saya yakin pada anda, insyaAllah saya yakin. Kena hari-hari cakap aku boleh, aku boleh, aku boleh, aku yakin aku akan make it. Kena doa-doa yang baik, tapi doa saja tak buat tak boleh juga, kena buat. Okay, faham ni? Alright, okay. Next, saya nak lagi sekali recap dengan anda. Mungkin anda pernah tengok magic number ni, tapi saya nak recap lagi sekali. Saya nak tunjukkan kepada anda, okay, ini adalah magic number anda. Okay, untuk dapat RM1,000 sebulan, okay, RM1,000 ni kalau dapat ni membantu tak? Okay, target jualan satu hari, jangan tengok big number, kita tengok small number. Satu hari 3 sahaja. 3 box ataupun 3 combo sahaja satu hari yang kita nak capai. Kita buat satu hari 3, okay, kita akan dapat seminggu 21. Saya daripada bawah naik ke atas. Okay, dan sebulan kita buat 84. Itu je disiplin yang kita nak pasak malam ni. Saya ulang lagi sekali, kita nak RM1,000 sebulan, kita punya profit tanpa kita perlu buat fulfillment, tanpa kita perlu pening kepala nak keluarkan produk, dia dengan kilang, cari kilang, bagai apa semua. Kita hanya perlu buat satu hari 3 sahaja. Okay, seminggu automatik akan jadi 21, sebulan automatik akan jadi 84. You akan dapat commission RM1,000 sebulan. Siapa ingat pada apa yang saya cakap? Bila kita dapat 84 customer sebulan, apa yang kita perlu buat dengan 84 customer ni? Siapa dapat tahu kat sini? Siapa dapat ingat? Kita dapat jual 84 box, 84 combo. Kalau combo ni dia punya keperluan lah untuk sebulan. Apa kita kena buat dengan 84 klien yang kita ada ni ataupun customer kita kena ada ni? Kita kena jaga dia. Sebab apa? Sebab bulan depan dia akan repeat lagi. Betul tak? Dia akan repeat order. Selalu tanya khabar, selalu puji, selalu semua benda lah kita kena engage dengan dia. Kita kena layan mereka ni macam raja. Metafora dia macam raja. Bukan kita nak sembah dia, tapi kita nak jaga relationship. Sebab siapa yang jaga customer ataupun dia panggil customer centric, okay, akan dapat menang game ni untuk jangka masa panjang. Okay, so kalau customer tu repeat, dia akan beli lagi 3, akan beli lagi 21 box seminggu, sebulan 84. Kita tambah pula yang baru, dia akan jadi double. So daripada RM1,000 you akan jadi RM2,000. Dan kalau consistent you buat setiap bulan 3 tambah yang baru, tambah yang repeat order setiap bulan, genap 10 bulan, you tengok berapa income you. Next, genap 10 bulan, you tengok income you berapa. Sehari you akan dapat buat 30 box, 3 yang baru tambah 27 yang repeat order untuk 10 bulan sehari. Dan you akan jadi 210 seminggu dan akan jadi 840 seminggu, sebulan. Dan you akan dapat RM10,000 sebulan. Itu saja fokus you. Yang lain-lain you tak perlu kisah. Saya bagi je gambaran you kat sini macam tu. Faham tak? Live semua kita akan ajar nanti. Tapi saya tak boleh ajar, saya tak boleh jam. Saya kena go slow and steady. Pada setiap konten tu saya kena go slow and steady. Sebab saya jam banyak mana yang akan terlepas. Boleh. Saya dah minum 6 kotak ubat kurus. Ubat kurus apa yang puan minum ni sampai 6 kotak? Ataupun sebenarnya adalah dipanggil apa? S81. Jelly. Jelly. Baru saya faham. Faham tak ni magic number ni? Dah kurus you dah ada testimoni. You dah ada testimoni. Apa yang you perlu buat sebenarnya? Kongsikan dengan pelanggan-pelanggan lain dekat you punya account. Sebab you dah ada dah kesan dia. S81. Betul Umi. Baik.
Okey, tak apa. Nanti kita akan go through. Nanti kita akan go through the content. Tapi faham tak mungkin apa yang saya cakap ni? Sesiapa yang dah beli, kita kena pasak, dia mesti repeat order dengan kita dan kita kena cari sales baru. Saya pusing balik slide sebelum ni. Nampak? Kita buat satu hari berapa? 3, seminggu automatik jadi 21, sebulan automatik jadi 84. Kita dapat RM1,000. Dan mana yang dah beli, kita pastikan mereka repeat. Repeat, kita cari customer baru. Repeat setiap bulan, kita cari customer baru. Cukup 10 bulan, tengok balik. Satu hari automatik kita akan dapat 30 order. Satu hari. Okay? Tambah seminggu kita jadi 210, sebulan kita jadi 840. Dapatlah kita 10,000 sebulan. Kita kena struggle, kita kena suffer, kita kena hilangkan malu. Hanyalah 10 bulan saja, akak-akak, adik-adik sekalian. Saya dah train, ramai dah orang daripada tak boleh jadi boleh. Jadi saya dah tahu dah, kalau you ikut apa yang saya cakap, you dengar cakap saya, you percaya pada proses, you akan jadi affiliate yang berjaya nanti, insya-Allah. Amin. Ni doa seorang coach ni, doa seorang guru ni. InsyaAllah, amin. Okay, next. Okay, now. Sofa faham Sofa faham tak? Saya faham anda ada bermacam-macam keluhan dalam hati dan fikiran anda. Saya faham itu normal sebab kita ni manusia. Kalau tak ada keluhan tu tak normal maksudnya. Saya sangat-sangat faham. Saya dah share dengan anda macam-macam keluhan tadi. Tekan balik slide tu tadi. Tunjuk balik slide tu. Yang keluhan banyak-banyak tu, yang maksimum tu, 5 tu ada. Yes, ini dia. Nampak tak? Nampak tak? Inilah keluhan-keluhan you. Saya tak famous macam orang lain. View video saya tak banyak. Follower saya tak ramai. Saya malu, takut orang kecam. Keluarga kecam. Orang tu tengok tak dia cakap apa dan sebagainya. TikTok ni untuk orang muda je apa semua. Macam-macam kata kita. Orang sebenarnya tak mengata kita pun sebenarnya, kan? Dan saya cakap lagi sekali, kunci 3 kejayaan: konsisten, disiplin dan repeat and make it better over and over again. Pop sampai you dapat. Okay, faham tak Sofa? Faham Sofa? Faham Minta maaf saya tanya banyak kali, faham tak faham ni, saya kena tanya banyak kali supaya saya nak semua orang yang fokus join malam ni fokus pada konten saya malam ni. Saya faham ada yang mungkin tak boleh set up lagi beg kuning, tak boleh lagi itu, tak boleh lagi ini, faham. Saya faham, jangan risau, lama-lama you akan faham. Betul Fiza? Lama-lama you akan faham. Betul Izan? Lama-lama you akan faham. Saya tanya semua orang sekeliling saya ni, lama-lama you akan faham. Jadi fokus pada konten yang saya nak sampaikan, insyaAllah. Okay, kita nak pergi next. Kita sekarang ni bila kita jadi affiliate, kita nak beg kuning. Sebab apa? Sebab kita jual produk. Okay, kita lupakan sekejap pasal beg biru. Beg biru ni adalah untuk kita kumpul data ataupun new leads. Ini bukan game kita. Sebagai seorang affiliate, kita kena fokus dekat beg kuning. Okay, bukan beg biru. Ini saya nak bagi knowledge pada anda. Beg kuning, bukan beg biru. Faham Cuma beg kuning ni, dia sensitif macam wanita. Dia sensitif macam wanita. Jadi kita kena jaga dia macam intan belian. Macam sedulang emas, kita kena jaga dia. Okey, jadi dia sangat banyak pantang larang. Saya bukan nak takut-takut kan, tapi saya kena bagi tahu malam ni supaya benda-benda ni kita ambil tahu. Tapi take out sekejap slide. Tapi saya nak bagi tahu juga pada tuan-tuan, perempuan malam ni, akak-akak, adik-adik, saya nak bagi tahu juga, game TikTok ni kita tak boleh ada terlalu banyak knowledge juga. Kalau kita tak buat, kita takkan belajar. Jadi sesiapa yang kena violation, sesiapa yang kena ban tu gelaklah. Sebab it's a process of learning. Dia siap cakap, TikTok ni siap akan bagi tahu kita kenapa kita kena ban, kenapa kita kena violation. Dia akan bagi tahu kita. Betul tak? Tak apa. Puan Lady, fokus kepada apa yang saya tengah kongsikan dengan you dulu. Okay, nanti saya set up beg kuning apa semua ni, kita ada konten tu. Tak apa, Tuan Azman, tak ada masalah. You fokus pada apa yang saya sampaikan ni, okay? TikTok ni
Beg kuning ni dia sensitif macam hati wanita. Jadi dia kena jaga belai selembut-lembutnya. Tapi kita juga kena test. Ingat kata-kata orang tua, sayang isteri tinggal-tinggalkan. Kita nak cuba. Kita nak cuba. Jadi kalau kita tak bertindak, kita tak buat sesuatu, kita tak kena violation, kan? Kita takkan tahu. Kena dah warning sebab kongsi emas PM2. Saya bagi tahu dah. Nanti kita akan share kejap lagi. Okay? Kejap. Faham tak? Okay, now. Fokus Okay, lagi sekali. Beg kuning sensitif. Tapi tak ada masalah sebab kita nak faham game ni. Kalau kita tak cuba, kita tak buat silap, kita tak kena violation, kita takkan faham game ni. Jadi, tunjukkan slide team. Okey, benda-benda yang saya cakap ni, saya nak tunjuk kepada anda, benda-benda yang kita tak boleh cakap, buat atau tunjuk. Terutamanya semasa kita masukkan beg kuning. Masukkan beg kuning je, benda-benda macam ni kita tak boleh cakap. Faham ni? Okey. Apa benda kita tak boleh cakap? Okey, next. Okey, kita akan cerita ni berdasarkan keyword-keyword yang ada. Okey, ataupun perkataan-perkataan yang memang sensitif dalam TikTok punya game. Especially produk-produk kesihatan, weight management, ubat-ubat kuat dan sebagainya. Okey. Baik. Nombor 1. Okey. Ini patah larang yang pertama. Tak boleh sebut platform-platform lain. Kita tengah buat live ke, kita buat konten ke, kita tak boleh drive traffic pergi ke tempat-tempat lain. Tiba-tiba kita sebut IG lah, Facebook lah, YouTube lah, kita sebut Lazada lah, Shopee lah, kita sebut website lah, ataupun kita sebut WhatsApp lah, Rumah Hijau lah, Wasabi lah, apa ke semua benda, kita tak boleh sebut. Jelas tak ni? Ini patah larang bila you ada beg kuning. Pantang larang dia tak boleh sebut platform lain. Semasa you buat live, semasa you buat konten, tak boleh sebut. Jangan cuba-cuba. Kita dah cakap ni, kena ingat lah. Okey? Okey. Tengok. Saya patah larang. Banyak patah larang. Saya buat akaun dah. Tapi dah kena 9 mata. Dia maksimum 24. Tak apa. Jangan risau. Okey, next. Apa? Next. Okey, kita juga tak boleh bawa audience kita keluar daripada TikTok bila kita punya konten ataupun live tu ada beg kuning. Contoh kita nak cakap apa? Klik dekat bio saya. Madam Mu bila dia buat live, dia memang buat live untuk tidak ada beg kuning sebab dia nak drive traffic pada anda. Madam Mu ni, bestnya Madam Mu ni, hebatnya Madam Mu dan Noah ni, mereka tak buat sale sendiri. Mereka punya usahawan-usahawan affiliate yang buat sale. Jadi saya akan bagi tips. Jadi kita jangan tengok live dia tu memang arah ke beg biru ataupun dia drive ke bio dan sebagainya sebab dia tak ada letak beg kuning. Jadi anda semua affiliate kena letak beg kuning. Jadi kita tak boleh bawa audience keluar daripada TikTok. Klik di link di bio tak boleh. Scan QR code tak boleh. Beli di website tak boleh. Di MPM sekarang pun tak boleh. WhatsApp sekarang pun tak boleh. Ini semua you dah take note ke belum? Boleh tak? Okey, tak apa Puan Elverina, kalau nanti terlepas, nanti kita akan repeat lagi live ni. You tengok lagi sekali sebab repetition the mother of perfection. Nanti you akan faham lagi. Dengar lagi sekali bebelan saya. Okay? Alright. Kita pergi next. Next adalah during you buat konten yang ada beg kuning, kalau konten tu tak ada beg kuning, dan different sikit you jangan kongsi maklumat peribadi you. Jangan bagi nombor telefon, jangan letak email, jangan letak alamat, jangan letak bank account pun kat situ. Saya nak bagi tip pada anda. Siapa nak tip akak dengan CI? Siapa nak tip? Okay. Video-video konten yang you create ni, you selang-selikan dengan tak ada beg kuning dan beg kuning. Okay. Yang mana tak ada letak beg kuning, dia akan pergi lebih jauh. Reach dia lebih besar. Sebab dia akan cross the country. Orang Indonesia dapat tengok, orang Brunei dapat tengok, orang Singapura semua dapat tengok. They cross the country. Jadi, konten ni you selang-seli. Kalau satu hari you buat 2 konten, satu konten you letak beg kuning, satu konten you jangan letak beg kuning. Sebab beg kuning dia hanya pergi kepada dalam Malaysia saja.
Dan dia bagi keutamaan kepada follower-follower you. Jadi dia punya reach tu agak terhad, but yet dia akan dapat convert later on sebab orang akan start kenal you dan start engage dengan you dan mungkin follow you. Boleh faham ni? Saya repeat lagi sekali. Okay, video content yang you create, okay, you selang-selikan. Ini tip yang saya bagi ni memang mahal ni. Satu beg kuning, satu tak ada beg kuning. Yang mana tak ada beg kuning, you boleh langgar sikit dia punya undang-undang. Tapi kita tak nak drive ke platform lain. Kita tak nak drive trafik ke pergi website, bagi kongsi maklumat semua kita tak nak. Tapi dia tidaklah sensitif macam ada beg kuning. Sebab beg yang tak ada, konten yang tak ada beg kuning, dia akan pergi lebih wider. Dia akan masuk ke negara-negara lain. Dia tengok FYP tu tidaklah. Most of the time akan FYP. Kalau konten you tu best dan sonok untuk orang tengok. Okay, konten yang ada beg kuning dia terhad sikit reach dia sebab dia akan reach out hanya dekat dalam Malaysia dan dia akan bagi priority kepada follower you saja. Okay, you boleh tulis detail tentang produk, tak ada masalah. Cuma later bila nak post, nak letak beg kuning ataupun tak letak. Faham tak ni? Boleh faham ni? You promote the product, sama kan? Promote, lepas promote nak post letak beg kuning. Yang beg kuning ni you kena jaga batal larang. Dia akan pergi tak setinggi yang tak ada beg kuning. Lagi satu video you buat konten juga apa semua, tapi you tak letak beg kuning. Tak apa, sebab you nak attract orang-orang baru, follower-follower baru dan sebagainya. Ni saya bagi tip dekat you malam ni. Okay, kita pergi pada next one. Ini sangat-sangat penting. Body shaming kita tu langsung tak boleh pakai, tak boleh guna. Jangan sebut gemuk, jangan sebut botak. Mana dah tim kita ni? Jangan sebut hodoh, jangan sebut tak malu ke bulat macam tu, jangan sebut kulit hitam. Ni jangan sebut. Gemuk you tak boleh sebut, tapi you boleh sebut berisi. You macam ni lah contohnya dalam wanita kan. Jangan panggil pendek, panggil rendah. Boleh faham ni? Jangan panggil gemuk, panggil berisi ataupun comel. Kan? Jangan panggil botak, panggil tidak berambut. Dia lebih, you faham tak? Wanita, dia sensitif kan? Jadi kita kena berlapis lah. Jangan panggil hodoh, panggil muka bertuah contohnya. Kan? Jangan panggil tak malu ke bulat macam ni, cakap hey seronok ke jadi comel tu. Contoh, orang akan faham bila kita ni cakap berlapis. Orang tua faham ni cakap ni. Jangan cakap kulit hitam. Cakap apa? Cakap apa? Apa ganti kepada kulit hitam? Manis. Manis je kulitnya. Orang tahu bila manis dia tahu hitam manis kan? Orang tahu. Nampak? Sebenarnya boleh. Kita kena berlapis. Okey, boleh faham ni? I suka you all dah start faham ni. Okey. Bila kita cakap kurus ni, okey, kalau kurus kita nak cakap apa? Bahasa yang lebih cantik daripada kurus. Apa-apa dia? Cepat. Wanita, kita tak cakap dia kurus. Kita cakap dia apa? Ramping. Yes. Langsing. Ni dah pandai dah. Kulit gelap tak boleh, baru dia cakap tadi. Kulit gelap tak boleh. Kita kena tukar apa? Kulit manis. Sebab orang tahu dah kulit manis. Manis, hitam manis. Kan? Gelap tu tak boleh. Body shaming tu. Faham tak ni? Ya, hitam tak boleh. Saya dah cakap tadi kulit manis. You kena cuba, you kena belajar. You wanita, you kena faham wanita. Wanita ni dia tak boleh direct je. You kena panggil kerengga ke, barulah kerengga kan contoh kan. Kerengga. TikTok tak ada lagi ayat tu, dia tak boleh nak violation dengan you. Tapi kalau you cakap apa tadi, kurus. Kurus ni sasah adalah body shaming. Okay. Gemuk tak boleh, hitam tak boleh, buruk tak boleh, botak tak boleh, semua tak boleh. It's body shaming. Tapi kita replace dengan ayat-ayat lain. Boleh faham
Okay, kita pergi pada next. Ni dah salah. Ni tak ada replacement. You jangan cari replacement. Bahasa-bahasa kesat ni jangan pakai. Bahasa-bahasa kasar ni. Contoh macam FC UK. Contoh. Jahat, perogol, bodoh, kizi, bangang ni semua kita tak boleh guna ni dalam bahasa-bahasa konten kita ni. Tak payahlah kita guna. Kita ni bawa image Noah kan, bawa image Bedemu kan, yang jaga percakapan. Ini kita pun kena jaga percakapan, boleh? Okay, jangan guna bahasa kesat. Bahasa kesat ni tak ada replacement. Okay, jangan cari replacement. Okay, next. Okay, overclaim ni maksudnya kita misleading. Okay, kita menggunakan perkataan 100% organik. Kita pun tahu, kakak adik-adik kan, tak ada benda yang 100% organik kan. Tidak ada sebenarnya. Ni semua features. Okay, ini semua features. Kita tak perlu sebut pun 100% organik. Okay, apa benda yang kita boleh tukar? Okay, menggunakan bahan-bahan yang tidak memudaratkan kesihatan. Boleh tak kalau kita guna ayat macam tu? 100% organik kita tukar kepada menggunakan bahan-bahan yang diluluskan dan tidak memudaratkan kesihatan. Faham tak? Putih dalam masa 3 hari contohnya, kurus dalam masa 3 hari, auto kurus ni semua tak boleh di overclaim. Kita kena cari ayat-ayat yang kita boleh replace, orang akan faham. 100% berkesan, hilangkan berat badan, rawat jerawat parut, kita macam overclaim kan, menyembuhkan penyakit, kurus dalam masa 5 hari, anti-aging contoh, merawat kanser, sales naik 100 kali ganda, superfood, detox ni semua kita tak boleh guna. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh replace ayat ni dengan ayat-ayat yang lebih baik. Contoh, saya bagi contoh tadi, 100% organik kita boleh guna kepada menggunakan bahan-bahan yang diluluskan dan tidak mendatangkan mudarat pada penggunanya. Contoh, you all faham tak ni? Okay, putih 3 hari. Okay, contoh, kita tak boleh guna perkataan putih. Apa yang kita boleh tengok adalah memberikan kesan seawal daripada apa yang kita jangkakan. Contoh. Okay, akan memberi kesan seawal, lebih awal daripada apa yang kita jangkakan. Contoh. Orang dah boleh faham dah. Orang dah boleh faham tu, dia dah macam bagi kata-kata yang mendorong kita untuk beli, meracun kita untuk beli. Faham tak ni? Faham Tuan Nazman? Belum tahu cara buka beg kuning, kena tengok video saya yang sebelum ni. Hari apa kita akan bagi schedule lagi, betul? Hari apa kita schedule kan? Hari Isnin ke Selasa. Kita schedule kan, kena tengok video tu. Okey, faham Okey. I sukalah malam ni orang ni cepat faham lah. Power lah. Okey. Baik. Lain-lain yang juga sebenarnya adalah sensitif adalah perkataan free gift. Free gift. Sebab dalam game TikTok ni, beg kuning, kita boleh bagi gift tapi bukan daripada luar. Kita kena bagi gift ikut dia punya fungsi. Dalam live punya function, ada hadiah-hadiah yang kita boleh bagi. Tapi yang kita boleh bagi ni, kita kena ikut apa yang seller tu buat. Jadi kita sebagai affiliate tak boleh. Kita tak boleh mention tentang free gift. Okay, kita kena tukar gaya bahasa ni. Okay, kita tak boleh cakap pasal rasis, kita tak boleh cakap pasal agama, kita tak boleh cakap pasal Israel, pasal Palestin. Kita tak boleh cakap sebab ni semua adalah perkataan yang sensitif. Boleh faham ni? Sebab boleh faham tak? Yang 2 orang je boleh faham. Ataupun sebenarnya tengah fokus menulis ni. Tadi ada yang akak tu cakap patutlah sebelum ni kena apa? Kena violation kan? Sebab tak faham kan? Itu saya cakap, bila kita belajar, kita akan faham. Dan kita akan lebih faham bila kita apa? Kita belajar, kita akan faham. Kita akan lebih faham bila apa? Busy take note. Kita akan buat. Bila kita praktis, kita buat, kita akan lebih faham. InsyaAllah. Baru minggu kedua kita belajar. Masuk minggu kedua teknikal lah. Baru minggu kedua dah makin pandai dah. InsyaAllah. Tak apa. Kan, dia tidak ada masalah kita nak reka banyak akaun, tak ada masalah. Cuma kita kena ada nombor telefon baru dengan email baru saja. Tak apa. Sekarang banyak benda yang kita dapat. Okay? Alright. Dan saya juga nak bagi tahu
apa ni lantap apa ni pantang larang yang asas. Okey, jom ni. Kita tak boleh post based on perbuatan tadi, based on keyword ni based on perbuatan. Kita tak boleh guna benda-benda asas seperti kita nak post konten orang lain, tak boleh dekat TikTok. Okay, kita tak boleh upload rakaman orang lain tanpa consent dia. Okay, kita tak boleh curi konten orang lain. Okay, kita juga tak boleh tak boleh menunjukkan kanak-kanak bawah umur, especially live. Janganlah live ni dengar suara anak-anak litas. Jangan. Tak boleh langsung. Nanti kena ban account tu. Okay? Kena violation account tu. Okay? Kita tak boleh tunjuk gambar, teks tidak senonoh. Kita tak boleh macam ada konten yang ada unsur keganasan melampau ataupun keselamatan, nak mengganggu keselamatan macam penderaan, darah, mayat. Kita tak boleh nak berlari tak pakai baju tiba-tiba kan. Tiba-tiba tengah buat live, suami lalu kat belakang. Tak boleh. Sebab tu bila kita buat live, belakang kita tu kena dinding dah. Boleh faham ni? Bila kita buat live, belakang kita ni dah ada dinding dah. Supaya kita tahu orang tak lalu belakang kita. Jangan bagi orang lalu belakang kita. Okey, siapa tanya tadi, curi konten orang lain tu maksudnya kita repost konten yang viral. Tak boleh dekat TikTok. Tanpa kredit, tanpa kelulusan dia. Itu masalah. Okey. 7. Tunjuk barangan ataupun alatan-alatan bahaya. Pisau, pedang, pistol dan sebagainya. Okey. Alright. Dan 8, kita juga sebenarnya tak boleh tunjuk gambar sebelum dan selepas. Kalau kita nak tunjukkan gambar sebelum dan selepas, kita boleh buat tanpa letak beg kuning. Dulu berisi, sekarang sudah slim. Dulu berisi, sekarang sudah ramping. Tak apalah. Biarlah video itu pergi viral. Okay. Dan sebagainya. Dan nombor 9, aktiviti menjual tanpa beg kuning. Maksudnya bila kita menjual tanpa beg kuning ni, TikTok akan rasa kita ni akan drive traffic ke platform lain. Jadi kadang-kadang bila kita kongsikan konten tanpa beg kuning ni, kita kongsikan dia punya, dipanggil apa, manfaat. Tak apa. Kita tak menyuruh orang beli kan dalam beg tu kan. Sebab apa? Sebab kita tak ada beg kuning pun. Faham tak ni? Sebab tu kita tak boleh nak buat konten tu, kita nak guna konten tu sama. Yang ada beg kuning dengan tak ada beg kuning, konten ni mesti berbeza. Yang ada beg kuning, kita akan cakap tekan di beg kuning di bawah. Faham tak? Sebab kita menjual kan. Kalau tak ada beg kuning, kita share manfaat sahaja. Kita share, kita kongsikan kelebihan sahaja. Boleh faham tak beza dia ni? Ini dari segi perbuatan lah. Okay. Next. Okay. Teknikal pula, saya nak bagi tahu juga, untuk sesiapa yang buat live, okay, anda kalau buat live, jangan tinggalkan live tu tanpa apa-apa lebih pada 30 saat. Maksudnya, hilang daripada live tu, 30 saat. Tak boleh. Siapa pernah buat? Tak boleh. Siapa pernah buat ni? Ada kan yang pernah buat kan? Okay. Lepas tu kita live tanpa suara. Dah start live, kita tak ada suara. Pun tak boleh juga. Okay? Dan kita buat live, kita nak meniaga, kita dah letak beg kuning. Tapi kita buat live tu tanpa produk. Tak boleh juga. Sebab kita kena tunjukkan produk tu. Okay? Dan next, nombor 4, beg, tak. Nombor 4, cepat ingat. Beg kuning, produk lain. Kita pegang produk lain. Tak boleh juga. Okay. Kemudian nombor 5, unauthorized free gift, saya dah explain tadi. Nombor 6, giveaway, saya dah explain juga tadi. Dan last but not least, beli produk dari showcase sendiri. Kita sendiri beli daripada produk kita sendiri. Sebab kita nak perbanyakkan belian tu. Pun tak boleh juga. TikTok ni dia tahu. Saya cakap pada you, dengar ni apa saya cakap. Ini mungkin tak ada dalam konten kita malam ni. Okay, tapi saya nak tunjuk kepada anda. Saya nak bagi tahu anda. Dengar ni betul-betul. Kalau you tengah buat live, janganlah ambil phone lain. Tolong like live you. Daripada IP yang sama.
Faham tak ni? Seorang lagi sekali, Jennifer Angel tanya live tanpa produk sampel macam mana? Ya, kena ada produk sampel. You kena ada produk sampel. Okey, contoh you buat live. Apa aku cakap tadi? You buat live. You ada suami kat sebelah. I buat live ni, you like you menggunakan IP yang sama. Patah larang dia. Even, mungkin you connect pada wifi. Suami you guna internet mobile. Kalau like tu sangat sama daripada IP yang sama suami you guna hari-hari, akan violation juga. TikTok akan dapat detect. Jangan rasa kita ni terlalu cerdik. Tak ada. TikTok punya team memang ramai bahagian yang untuk tengok benda-benda macam ni. Faham tak ni? Saya tahu kadang-kadang suami nak bantu kita, suami nak support kita, tapi itulah masalah dia. Kadang-kadang bukan sebab violation dia tak violationkan kita, tapi live kita tak ada view. Tak naik view. Padahal like tu dah 10,000 dah. Yang like 10,000 tu bukan orang yang tengok live kita, tapi suami kita yang like. Tak boleh juga. Biarlah like tu kadang-kadang 1,000, tapi dia otentik daripada kita punya pelanggan. Sebab tu bila kita buat live terlalu penting, dia masuk konsep live dah, terlalu penting untuk kita engage dengan audience. Tanya soalan, dia masuk, dia tanya kita soalan, kita jawab dengan soalan, sebab kita nak ada conversation tu. Faham tak? Dia tanya, ni produk apa? You pernah tengok tak produk ni? Contoh. Dia pun cakap, tak pernah tengok lah. Hari-hari saya buat live dengan produk ni. Baru masuk live saya ke ni? Contoh. You faham tak? Kita nak engage dengan dia. Supaya kita punya live tu akan lebih FYP. Kita jangan, dan kita juga boleh minta dia untuk like, follow kita sekiranya dia suka dengan apa kita buat. Sebab kita nak collect follower juga. Boleh faham yang mana kerja dekat satu office, kerja kat satu butik, dia tengah buat live, kawan dia tengah tekan like, itu semua mengundang bahaya tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Jelas so far Okay, next. Kita pergi pada next one. Kelakuan tidak senonoh dan berbahaya. Okay, live sambil memadu tidak boleh. Masa kita live, kita merokok, kita vaping, tak boleh. Kita tunjuk middle finger, tak boleh. Okay, tunjuk jari tengah. Tahu kan jari tengah tu apa? Okay, kita agresif, kita marah audience kita pun tak boleh juga. Okay, kita tunding jari, kita tengking orang, tak boleh. Kita berkelakuan lucah, kita bercubu-cubuan, tak boleh. Kita tidak bermaju, berpakaian tidak sopan, pakaikan pelikat, terangkat angkat, semua tak boleh. Faham ni? Dia pernah buat ke? Hopefully tak ada lah yang pernah buat. Faham ni? Okay. Now. Okay. Semua tengah tulis note ni. Itu yang penting tu. Semua tengah tulis notes. Betul You all tengah tulis notes Benda ni lebih baik tak you all belajar berbanding dengan sebelum? Saya nak tanya tentang sikap lah. Siapa kat sini yang bila dia hari ni dia belajar, dia rasa dia lebih faham dan lebih betul etika dia belajar berbanding dengan before? Ada tak yang merasa macam tu? Sebab ni saya ni daripada Richwork, bila kita mengajar dengan gaya bahasa dan kita mengajar dengan etika yang tepat, yang proper, supaya kita akan dapat faham, pemahaman kita tu lebih better. Lama-lama kita akan pandai. Trust me, lama-lama kita akan pandai, dan kepandaian kita tu yang betulnya datang daripada perbuatan kita. Teori ni satu hal, practical is the key. Faham Cun, tepukan untuk diri anda. Saya suka sangat. Okay, now kita nak pergi pada konten video yang kita boleh buat. Lepas tu nanti kita akan tunjuk, kita ada exercise kita nak tunjuk pada you. Okay, saya nak tanya, siapa kat sini yang betul-betul faham dengan produk yang you nak jual? S81 ni, perisa mango, perisa lychee, siapa kat sini yang betul-betul faham dan pernah rasa faham produk ni? Sebab saya ambil contoh kalau kita meniaga baju dan kita tak faham ukuran, masalah tak?
Salah kan? Ha, kita meniaga baju. Macam mana kita nak bagi orang tu tepat dia punya, sebab orang boleh pergi beli kat kedai, dia boleh rasa tau, dia boleh pegang, dia boleh tengok tau. Kan? Okay, dia try. Mungkin sebab ukuran ni kadang-kadang berbeza-beza. Dekat kedai ni M saiz aku. Kedai sebelah M dah jadi kecil dah. Kena guna saiz L. Betul tak? Kan? Jadi orang yang berniaga ni dia mesti mahir dengan ukuran. Kan? Cakap berat berapa, tinggi berapa dah boleh suggest dah. Tak tepat pula dia suggest. Jadi, question saya, adakah you mahir dengan produk yang you jual? Kalau you tak mahir dengan produk yang you jual, tu masalah. Jelly yang mudah diambil terus makan, kan, jelly yang boleh dimakan pada bila-bila masa sebagai contoh, kan, ada dua perisa rasa mango yang sangat sedap, tak overclaim, mango yang sangat sedap, kan, siapa suka mango, ambil lah ni, anggaplah you tengah makan mangga, kan. Faham tak apa saya cakap? Kita describe pasal produk tu, kita meracun orang dengan produk tu. Kan, kita tu bukan overclaim, sebab overclaim ni dia kena mengenakan fizikal, kan, kurus putih dalam masa 5 minit dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa sedap, memang sedap, kita rasa kan sedap. The best is what? You tunjuk you makan tu sedap. Weh, sebab ini boleh consume. You boleh consume. Kan? Siapa yang nak ramping, siapa yang nak kerengga, kan? Inilah yang saya makan setiap hari, jap satu, rasa dia sedap. Contoh, aku pula yang lebih-lebih, kan? Kan? You mesti boleh buat sebenarnya. Boleh? Jadi kunci dia adalah apa? Kunci dia mesti faham, tahu, kenal produk ni, rasa, kesan dia yang tak dicakap. Siapa dia cakap? Dia kat mana cakap? Dah kurus dah makan. Bila you kurus, okay, loss, you lost weight, you kurus, apa semua, you akan sedap lah. You akan best. Dan saya makan ni dah lama dah. Saya tidak ada masalah sakit perut. Saya tak cerit-birit. You kena try out. You kena, point dia saya cuba sampai kat sini adalah, you kena tengok apakah perkataan-perkataan yang akan trigger TikTok nanti. Sebab TikTok juga akan berubah. Apa yang saya bagi tahu you hari ni adalah hari ni punya cerita. Besok mungkin berubah. Faham tak ni? Okay? So, steady dan medi. Okay, next kita pergi apa? Okay, saya nak share dengan anda juga. Ini dah konten terakhir dah. Okay? Content structure back to me. Okay? Content structure back to me. Kita nak cepat-cepat je. You dah mungkin faham. Okay? Bila kita nak buat video, benda pertama kita kena buatlah hook dia. Hook dia apa? Kita nak grab attention audience untuk 3 saat pertama. 3 saat pertama. Sebab tu setengah-setengah orang, dia keluarkan video tu, dia buat editing sikit, kemudian dia keluar TV. Gambar dia tengah jatuh, jadi orang macam, aku nak tengoklah video ni. Tu contoh dia hook. Okay? Nombor 2, tagline. Short introduction about your product. Maksudnya kita letak subtitle about the product dekat bawah tu. Itu maksudnya tagline. Okay, next adalah point. Mesej yang nak disampaikan kepada audiens tu kita sampaikan dengan jelas. Jadi you nak kena faham ayat-ayat yang boleh digunakan. Saya cadang kepada you cari replacement perkataan menggunakan ChatGPT ataupun menggunakan Gemini ataupun menggunakan Google. Boleh faham ni? Cari alternative words yang sensitif tadi, replace dengan ayat-ayat yang lebih sopan untuk digunakan. Boleh faham ni? Okay. Last but not least adalah call to action. Call to action kita apa? Bila kita buat content, bila kita buat live, call to action kita apa? Tekan beg kuning. Betul ada Aziz. Betul Jennifer Angel. Betul Zulaika Zurudin. Betul Nurlai Rizwan. Betul. Okay? Boleh faham? Cun. Okay, kita pergi pada next. 7 jenis video guideline untuk affiliate. You boleh buat video ni. Kalau you nak gunakan 7 jenis video ni, you boleh buat. Okay, saya bagi you satu persatu. Okay. Siapa ready? Komen ready dekat bawah cepat. Dah 10 malam ni. Kita nak tamatkan dalam masa setengah jam lagi. Come on. Siapa dah ready? Komen dekat bawah.
Kita nak tunjukkan anda 7 jenis video guideline untuk affiliate. You screenshot, you ambil gambar, you tulis ke apa semua, tapi janji you boleh faham. Okay? Ready? Okay. Nombor 1. Video unboxing. Kita dapat box tu, kita nak buat video, kita unboxing, kita buka satu-satu, kita dapat dari mana, kita order bila sampai, kita beli daripada siapa, seller, affiliate siapa dan sebagainya, kita dapat harga diskaun, kita dapat guna kupon dan call to action pada kita. Dan saya nak cadang juga pada kawan-kawan yang nak juga produk ni nak jadi macam saya tengok saya kerengga sekarang, call to action, tekan back kuning kat bawah, dah jadi satu video. Faham ni? Siapa rasa dia boleh buat video unboxing ni? Saya dah bagi tip dah. Ni box ni saya dapat hari ni, saya nak tunjukkan kepada anda. Inilah box yang menjadikan saya siapa saya hari ni. Contoh. Okay? Dah tunjukkan. Keluarkan balik slide tu. Okay? Dapat tahu dari mana, saya dapat tahu daripada mana. Ada orang bercerita tentang saya tengok dia makin lama makin kerengga, makin lama makin kerengga, makin lama makin mantap. Jadi saya nampak, saya tanya dia, saya beli dengan dia dan saya order semalam, saya dapat hari ni. Contoh, laju betul. Dia tunjukkan, dia hantar pada saya kan, dan saya beli dengan dia. Harga saya dapat, Masya Allah, harga sebenar begini, saya dapat harga diskaun, saya guna kupon. Dan saya nak share juga dengan anda, kalau anda nak beli macam saya, you boleh beli dengan saya pun bagi you the best price juga macam ni. Tekan link kat bawah, dah jadi satu video tanpa saya perlu sebut semua benda yang sensitif. Boleh faham tak ni? Minta maaf saya gila sikit malam ni sebab besok saya cuti, dah balik Kelantan, jumpa mak saya rindukan dia ni, rindu nak urut-urut dia ni. Alamak, rindu. Okay, boleh? Steady? Okay, kita pergi ke video yang seterusnya. Okay, video seterusnya adalah kita panggil video features. Video features. Okay, kita boleh cakap warna apa, corak apa, design apa, preset apa, manis ke tidak, features, fungsi. Okay, material dia, kualiti dia, rasa dia sedap, melekit-lekit macam you gigit lychee yang sebenar. Contoh, saya kalau makan ni addicted lah sebab rasa apa, rasa macam gigit kunyah si biji mangga lah. Contoh kan, kadang-kadang kita beli mangga dekat pasar, nampak macam ranom, dia nampak macam kuning, balik masam, betul tak? Sekarang jangan risau, ini memang rasa mangga yang manis gila. Contoh kan, dia dah boleh buat satu, you describe the content tu. Okay, bentuk, berat, saiz, ketebalan, rasa dia, packaging dia, look and feel dia, you boleh jelaskan. Okay, bahasa dan cara nak guna semua dekat belakang ni. Tak perlu risau. Cara penggunaan kita follow aja. Dan you boleh pilih ni, call to action. Boleh faham ni? Contoh kita bagi contoh dekat you. Saya ada contoh tadi. Alamak. Kita bagi contoh dekat you tadi pasal dia punya tagline ataupun tajuk dia. Okay, video unboxing tadi tukar balik Izzat. Video pasal tadi kita cakap apa? Saya nak buat review produk ni. Komen nak kalau saya review. Nak saya buat review produk ni tak? Komen nak kalau nak. Nak saya buat dan saya kongsikan kenapa saya nampak macam kerengga tak? Komen nak. Contoh. Bukan saya tunjuk pasal video ni. Video unboxing. Untuk video next features tadi, you boleh letak caption dia ataupun tagline dia ataupun dia punya highlight dia adalah apa yang best tentang shape up, apa yang best tentang S81 ni. Okay, komen untuk part tu. Contoh. Okay, ada orang akan nak tengok video-video you seterusnya. Okay, kita pergi pada next, video benefit. Okay, video benefit ni kita bagi tahu tentang senang dibawa, senang dimakan, versatile, tahan lama. Okey, ni kali saya ni semua adalah benda-benda yang berkaitan kali saya lah, tapi saya relate dengan produk ni. Maksudnya sedap, manis, tahan lama. Okey. Apa lagi words yang you boleh guna? Okey. Sangat berbaloi, okey, sangat valuable, sangat mudah dibawa di mana-mana saja, senang dipakai. Apa lagi, mudah disimpan sebenarnya, disimpan tak, mudah disimpan contohnya. Satu hari bawa satu kan, contoh. You faham tak? Dan save video ni untuk
reference ataupun rujukan pada masa akan datang. Contoh. Jadi banyak tak video yang you boleh buat ni? Dapat tak idea-idea untuk you buat video? Dapat tak? Dapat kan? Okey, cun. Okey, cun. Alright. Saya cakap kat puan-puan sekalian kan, sebenar-benarnya kan, ada 7 cara nak buat duit dekat TikTok. Tak semestinya kita buat live. Video content one of the most powerful cara buat duit dekat TikTok. Buat video content je. And then later bila you dah ada budget, you buat ads kat video. Nanti kita akan ajar. You faham tak? Tak perlu buat live pun. Dia akan overrun. Tiba-tiba duit masuk, tiba-tiba duit masuk, tiba-tiba duit masuk. Tapi kena rajin buat content lah. Janganlah buat sekali setahun. Buatlah 1 hari 3. Contoh. Okay? Alright. Kita pergi pada next. Okay? Next adalah video 5Y 1H. Maksudnya what, who, where, when, apa lagi? What, where, who, what, where, when, why. Malam-malam ni. Tak maaf deh. Dia ada 5 W dan 1 H, iaitu how. Okay? Alright. Okay. How tu H tu ha. Bukan how. Dah, saya gurau je is how. Okay. Untuk siapa, apa masalah yang nak selesaikan. Saya buat video ni khas untuk akak-akak yang comel dekat luar sana. Saya buat ni khas untuk akak-akak yang comel-comel kat luar sana. Geram nak cubit-cubit kan. Contoh. Jadi sesiapa yang comel-comel tu nak jadi kerengga, ini yang saya nak share dengan anda ni. Contoh. Okey. Kenapa perlu ada? Bila nak guna? Okey. S81 ni kalau nak guna dia bila? The best will be pagi, petang, siang, malam kan? Okay. Nak guna di mana? Letak celah lidah, tepi lidah, gigit, kunyah, itu, sini. Macam mana nak cara makan tu kita kena tahu. Okay. Bagaimana nak guna dan kita call to action. Kalau korang ada masalah yang sama macam yang akak-akak comel tu, tekan beg kuning. Contoh. Boleh faham tak? Okay. Terbaiklah you all. Terbaik. Okay. Kita pergi pada the next one. Okay. The next one adalah video extra info. Okay. Video extra info, kita kena bagi tahu dia tentang, kita boleh bagi tahu mereka tentang pro and cons. Pros and cons, baik, keburukan dan kebaikan. Kita boleh juga guna untuk tips dan trik ataupun hack. Mungkin saya bagi contoh. Dengar ni. Mungkin sebenarnya jelly ni boleh dimakan dengan roti ganinya. Boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Boleh dimakan dengan roti ganinya. Sebab apa? Nak buat perut tu sedikit kenyang, melapis perut tu supaya tak kosong sangat. Contoh. Boleh faham tak? Ataupun sebenarnya kita boleh minum jelly ni ataupun makan jelly ni dengan sedikit aiskrim. Cuba. Kena cubalah. Tu hack tu. Tapi okey kan? Sedap juga kan? Contoh. Jadi you kena kreatif. You kena kreatif untuk you tunjukkan macam mana jelly-jelly ni boleh dikonsum dengan cara yang lebih best. Aiskrim tu gula. Makan aiskrim tanpa gula. Contoh. Saya bagi contoh je. Okay? Alright. Dan mungkin juga orang salah anggap. Mungkin juga orang salah guna. Perbandingan kita boleh buat. Kita juga boleh sebenarnya reply kepada soalan-soalan. Okay, now, dengar. Ada banyak video yang sebenarnya kita boleh buat daripada soalan-soalan orang komen dekat video-video kita. Dan kita tekan dekat komen, kita jawab dengan video. Boleh faham tak ni? Jadi itu sejuk atau dibekukan, jadi frozen. Kan? Sedap. Dan kemudian kita jawab-jawab soalan, kita call to action. Siapa nak tahu result selepas saya guna produk ni, komen nak contohnya.
Tu contoh lah. Habis video je you cakap tu. Siapa nak tahu result apa saya guna, komen nak. Dapat result later. Faham? You dapat idea tak ni so far? Dapat tak idea so far? Dapat Okay, daripada rasa macam before training ni rasa macam tak ada idea, now rasa banyak idea, betul? Should be, insyaAllah should be okay. Tapi you try lah. Dengar cakap saya, there is no perfection. Yang perfect adalah benda yang you repeat berulang-ulang kali. Okay? Dan who cares perfect ke tak perfect? Lama kita nampak perfect pun di infinity, tapi kita pun tak tahu ke mana ataupun sampai hujung ke mana. Laut kita nampak macam perfect pun, kita pun tengok air dekat bawah, di dalam. Menakutkan juga. So dalam dunia ni tak ada benda perfect. There is no such thing as perfect. Okay, semua benda indah. You buat cantik cara you, jadi you kena buat. Boleh? Okay, now. Macam syok je buat video kan? Tak ada masalah. Walaupun seorang yang tengok, raikan. Sebab bila you buat berkali-kali, ingat Madam dulu buat live, seorang je tengok. Satu mata sekarang beribu mata. Kalah orang. Madam memang tak akan buka beg kuning. Tak akan buka beg kuning. Okay, next. Video apa next? Okay, video keunikan. Nak tahu rahsia tak? Ramai tak tahu rahsia ni tau. Nak tahu tak rahsia? Nak tahu tak? Ramai tak tahu ni. Apa kunci saya jadi kerengga? Contoh pagi-pagi tuan-tuan perempuan, kakak-kakak sekalian, pagi-pagi 5:30 saya bangun, saya tahajud dulu. Contoh. Okey, kemudian saya solat subuh, kemudian saya berjalan 1 kilometer. Contoh, kan? Kemudian you akan cakap pula, macam-macam lah benda you boleh cakap. Dan last kali, breakfast, lepas itu ini, saya akan ambil ni. In the end, you jual ni. Tapi cara berceritaan you adalah cakap pasal you bangun tahajud lah, you solat subuh berjemaah lah, you jalan, you pergi exercise, apa-apa. In the end, this is my breakfast. Faham tak? Okay? This is my breakfast. Jadi alternatif lain, ciri-ciri luar biasa. Kenapa saya suka sangat. Ini semua you boleh buat satu konten, satu perkataan tu. Bukan semua benda you nak campur dalam satu konten. Maksud video kedua ni, rahsia ramai tak tahu ni satu konten. Alternatif lain daripada banyak orang buat proses tu, proses ni, proses tu, proses ni yang menyakitkan, bedah sana, bedah sini, potong sana, potong sini. Ini alternatif yang saya suggest sangat-sangat dipanggil apa? Sangat-sangat selamat. Contoh. Okay. Kemudian, you buat lagi satu konten. Ciri-ciri luar biasa. Kemudian buat lagi proses. Kenapa saya suka sangat jadi ni? Kemudian lagi satu. Orang tak perasan tapi. You faham tak? Tak pernah jumpa produk gini lagi. Ini kali pertama saya jumpa. Inilah produk dia. Faham tak? Kat sini saja berapa banyak konten you boleh buat. Dan kemudian you letak bawah tu. Seriously, korang kena dapatkan produk ni. Klik dekat beg kuning ni. Cara selamat nak kerengga. Alah, orang wanita tahulah. Apa kerengga ni? Kerengga lagilah dia tengok. Tapi bila kita tunjuk produk, di sini boleh faham. Produk tu dia memang tahulah daripada Madam pernah tengok. Betul tak? Saya baru cakap dengan tim saya Visa. Baru saya nampak iklan. Sangat best iklan ni. Dia kreativiti kan. Di iklan ni dia macam iPhone 15, iPhone 15 tengah berlari, ada orang kejar. Kemudian iPhone 15 ni dia sembunyi belakang pokok. Dia ambil marker, dia tampil dekat muka dia, dia boleh keluar dah. Orang tak tahu beza dah. Jadi iPhone 16 dah. Faham tak ni? Dengan hanya satu perubahan marker je kat sini, dah jadi iPhone 16. Kreatif kan? So you boleh buat macam-macam. Nak berlari-lari dengan isteri, dengan suami you, konten tu, ini. Dulu dah tak boleh nak angkat, sekarang dah boleh angkat contoh. Okay? Try out. Okay? Next adalah, but not least, ni last kali. Okay? Video update. Okay, video update. Kita boleh update tentang result kita. Kita dah guna produk ni berapa lama. Okay, kita dah guna produk ni. Ini hari pertama, ini hari ke-7, ini hari ke-9. Kita boleh buat update. Dan ini result dia. Boleh faham ni? Okay. Kemudian, kita boleh bagi dia report, analitik.
Kita boleh buat before after video tu, before after yang lebih proper. Kita boleh macam buat hasil jualan, affiliate income. Kita boleh je buat feedback, testimoni. Ini feedback ataupun testimoni pelanggan saya, adik saya kan. Ada orang viral, ditunjuk anak dia je pakai produk tu jadi putih. Dia tunjuk result tu, tengok ni kurus. Dulu ni gempal geram ni. Dulu contoh. Sekarang jadi putih, jadi kerengga dah contoh. Okay. So conditions tepat guna dan call to action. Klik di kuning ni kalau korang nak dapat result yang sama, nak jadi macam saya. Boleh? Sampai kat sini boleh? Okay. Jadi kita nak skip terus untuk cabaran 7 hari. Izan, kita nak skip terus pada cabaran 7 hari. Izan dengar ke tak ni? Kita nak skip terus pada cabaran 7 hari. Ini adalah cabaran saya nak bagi anda. Cabaran 7 hari sebelum tu. Okay. Inilah cabaran saya nak bagi pada anda. Silakan, tunjukkan. Ini cabaran saya pada anda. 7 hari. Hari pertama buat video unboxing, 1 hari 1 video je. Hari kedua buat video features. Hari ketiga buat video benefits. Hari ketiga buat video 5W1H. Hari kelima buat video extra info. Hari keenam buat video keunikan dan hari ketujuh buat video update. Boleh? Siapa nak ambil cabaran ni? Siapa ingin mencuba? Siapa ingin mencuba dan ingin mengambil cabaran ni? Ingat cakap saya, kita belajar teori, tapi itu bukanlah pengajar kita yang sebenar. Pengajar kita sebenar adalah tindakan dan juga praktikal kita. Boleh faham? Amin. Nur Amira Taslin. Amin. Isti berjaya insyaAllah. Okay? You try your best. Allah will do the rest. We do what we can. Allah will do what we can. InsyaAllah. Okay, now kita pergi kepada seterusnya. Okay, ini saya nak tunjuk kepada anda. Sebenarnya kan, apa yang saya nak tunjuk kepada anda ni, dia adalah relate dengan dua benda ni. Tunjukkan ni. Okay, dengar. Semua nak bagi perhatian sekejap. Bila you nak buat konten, kadang-kadang kita macam tak nak tunjuk diri kita depan kamera. Betul tak? Siapa ada macam tu? Siapa ada macam tu? Ada kan? Saya malu nak tunjuk muka depan kamera. Sebab apa? Sebab terlalu cantik. Takut nanti semua orang tertarik dengan kita bukan dengan produk. Nak kita patut dekat background bukan produk. Betul tak? Kan? Saya tak yakinlah dengan penampilan saya. Kan? Sebab apa? Okay, tak apa. Kita faham ni semua. Jadi, kita yang mana suka tunjuk muka, tunjuk. Itu lagi bagus. Tapi, ada orang, saya nak bagi tahu you satu benda kan. Ni satu benda yang luar biasa lah kan. TikTok ni, dia adalah satu tools yang kurang hajar tau. Bila kita nak buat konten dekat TikTok ni, dia boleh keluarkan filter tu sampai kita bukan kita lah kadang-kadang. Faham tak? Kalau kita buat live, kita boleh ubah muka kita ni ikut suka kita. Ramai orang buat live tak pakai makeup pun. Mestilah you tak pakai makeup lebih cantik daripada pakai makeup. Kan? Cantik ni luar biasa. Jadi saya nak bagi tahu you, TikTok ni memang you kena try. Kalau you tak try, tak tahu. Okay? Tapi kalau you tak nak tunjuk juga, okay, kita ada 4 ataupun cara buat live tanpa tunjuk muka. Okay, dan 4 faktor ni untuk 4 faktor ni, kenapa anda rasa malu dan tidak yakin, kita boleh faham. Tapi inilah benda teknik yang anda kena buat untuk anda buat video tanpa tunjuk muka. Pertama, okay, untuk tujuan privasi dan keselamatan, maksudnya kita tak nak tunjuk kita ni siapa. Sesetengah individu lebih selesa nak kekalkan identiti mereka secara peribadi demi keselamatan dan juga privasi. So boleh buat live, bukan live, boleh buat konten tanpa tunjuk muka. Boleh faham ni? Okay. Next adalah fleksibel.
kandungan, you abaikan tajuk tu nanti you buat confuse. Kita bagi you tahu ni adalah 4 benda yang you boleh buat live, you boleh buat konten tanpa tunjuk muka. Nombor 2 adalah fleksibel. Kandungan tanpa muka membolehkan affiliate fokus pada 5 lain seperti suara, animasi, grafik, tag, promote produk dan juga tangan yang menunjuk. Boleh faham tak ni? It's okay. Alright. Next adalah you akan kurang tekanan sebab you tak tampilkan diri you depan kamera. Affiliate dapat kurangkan tekanan atau rasa tidak selesa semasa merakam diri mereka. Tidak perlu kalut. Kalau kalut habis. Okay. Untuk bersiap dan juga make up. Boleh mulakan dulu. Tapi nanti bila you dah confident, dah jadi kerengga, dah slim, cantik, comel, semuanya, keluarlah diri you. Ini dah saya sebenarnya. Tada! Contoh. Okay. Kemudian kita pergi pada last sekali adalah tentang kreativiti. Okay. Konten tanpa muka membuka ruang untuk lebih banyak kreativiti dalam bentuk setup, animasi, okay, ilustrasi, infografi dan banyak lagi lah. Okay. Now. Dah kaya baru tunjuk muka. Betul. Boleh. Maksud saya macam ni. Content just a content. Okay. Creativity is beyond everything. Okay. Tak semestinya konten tunjuk muka lebih bagus daripada tak tunjuk muka. Dia adalah berdasarkan kita punya kreativiti. Tunjuk muka orang boleh tengok, orang boleh suka. Tapi you kena faham. Take out the slide kejap. You kena faham. You bawa ni produk siapa? Produk kita sendiri ke? Daripada Is Ketam Bola? Atau produk ni ada credibility? Saya nak tanya you. Produk yang you bawa ni, produk yang you jual ni, yang you promote ni, ada credibility tak? Saya tanya ni. Nama besar ni. Mediamu. What Noah tu. Kan yang dah keluar dekat AGL, yang buat live beribu-ribu orang tengok. Kan? Jadi you bawa produk yang ada high quality, yang bagus. Jadi sebenarnya you boleh je confident dengan produk yang ni. Bukan produk daripada kita sendiri, orang tak kenal, orang dah kenal lah. Founder ataupun Mediamu dah invest terlalu banyak untuk bawa brand ni naik. Brand ni dah naik, dah ada keluar kat billboard lah, macam-macam. Dah keluar kecil Kelantan dah. Mestilah kita orang Kelantan. Okay, baik. Faham tak ni? You kena yakin. Alright? Jadi, buat konten ada muka ke, tak ada muka ke, tidak ada masalah. No problem. Jadi, konten tu kena buat. Okay? Alright. Okay, kita dah masuk last dah. Siapa kat sini nak bonus? Ada tak nak bonus? Siapa yang nak bonus? Cuba komen nak bonus. Kalau nak bonus. Nak bonus. Okay, nanti kita naikkan satu posting dekat Telegram. Kita nak share learning point. Okay. Nak bonus Komen. Kalau nak bonus cakap. Okay. Saya nak ajar, mungkin you dah pandai lah. Ramai yang dah pandai. Tapi saya nak bagi tahu yang belum pandai lah. Yang dah pandai, syukur Alhamdulillah. Okay. Yang belum pandai, yang belum buat, yang tak pernah buat. Saya nasihatkan you untuk konsisten tengok live Mediamu. Boleh faham ni? Sebab apa yang saya nak bagi adalah cara nak hack follower dan juga live viewer Mediamu. Dia cara nak hack follower dan live viewer Mediamu. Bila Mediamu buat live, bila ada orang yang nak beli, nak apa semua, pergi komen dia. Pergi dekat komen dia, PM, DM dia, komen dia, ajak dia masuk WhatsApp kalau boleh. Sebab apa? Bila dia masuk WhatsApp, dia ada nombor. Faham tak ni? You ada nombor dia. You dah ada account. Masuk cakap, Kak, saya DM you. Sekarang saya DM, Kak, saya ni affiliate Mediamu. You nak beli, boleh beli dengan saya. Saya akan buat segera untuk you. Saya akan jaga you daripada atas sampai bawah. Daripada you comel, makin comel. Contoh. Ini WhatsApp nombor saya. WhatsApp saya sekarang. Contoh. Okay? Okay, apa kita nak bagi dekat orang tu? Kita nak bagi dia link untuk affiliate. Boleh faham apa ni? Kita nak bagi dia link affiliate kita.
Kalau tak faham, tak tahu, tak apa, saya akan ajar macam malam ni macam mana nak buat. Mungkin ada antara anda yang mungkin dia punya dashboard tak macam ni, tapi tak apa, saya ajar mana yang dashboard macam ni. Boleh faham tak ni? Okay, ambil link ni, letak dekat satu tempat, dan kita nak guna link ni bila kita communicate dengan orang nak beli tu, dekat DM PM dia, kita nak dia WhatsApp kita sebab kita nak simpan nombor dia. Okay, bila kita DM tu, kita bagi nombor WhatsApp kita, link WhatsApp kita, bit.ly kan WhatsApp kita punya link, dia WhatsApp kita, kita bagi kita punya produk TikTok kita punya beg kuning ni kepada dia. Okay, cara dia nak ambil adalah, okay, jom kita tengok. You pergi dekat you punya account, tengok dekat showcase atau dekat logo bag tu. Okay, pergi dekat logo bag ataupun showcase tu, bila you tekan dekat situ, dia akan keluar ni. Kita akan keluar produk. Kita akan keluar produk macam ni. Okay, so you pilih mana satu produk you nak, yang combo ke, yang single ke apa semua. You ambil link-link ni, you simpan dekat notes ke mana, you tekan button tu, button kat atas tu. You tekan produk ni, dia akan keluar macam ni. You tekan bentuk macam anak error tu. Okay, next. Dia akan keluar apa? Dia akan keluar copy link. So you copy link ni, pergi letak dekat notes you. Sebab you tahu ini adalah link untuk single produk, combo produk. Faham tak? Dia dah link dia dah. Jadi bila orang nak beli dengan you dekat WhatsApp, you bagi link ni dekat orang. Boleh faham? Jadi saya bagi dekat you ni. Okay, next. Pergi. Next. Izan. Ni. Simpan link yang file dalam notes ataupun dalam WhatsApp you, personal WhatsApp you. Join live Medamu. DM PM orang berminat dengan produk. Noah promosikan, yang Medamu promosikan. Minta dia WhatsApp dekat you. Dia WhatsApp, you bagi link dekat dia. Dia akan beli melalui you punya TikTok shop. Macam. Siapa faham? Faham tak ni? Cun tak cun? Cantik. Puja. Siapa cun tak cun? Siapa cun? Saya cun, you cun? Ke kita cun? Kelah. Set kita jangan pecah. Kita kelas. Bagus. Power. DMPM boleh kita share WhatsApp number. Tak ada masalah. Sebab kita masuk dalam Medamu punya live dia tak ada TikTok, tak ada bag kuning. Jadi kita pergi DM orang-orang yang komen nak tu, kita boleh share WhatsApp link, tak ada masalah. Sebab dekat komen kita tu tak ada bag kuning pun. Boleh faham saya nak tuan-tuan dan perempuan malam ni rasa seronok. Siapa kat sini rasa seronok? Rasa macam aku dah ada better knowledge, aku rasa seronok, aku rasa lebih eager nak buat. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam tu? Saya nak minta tolong satu benda, boleh tak? Kita dah habis dah basically training kita malam ni. Cukup 2 jam schedule dia sejam, tapi jadi 2 jam. Saya minta maaf. Tapi boleh tak saya nak minta tolong semua orang? Okay? Boleh Siapa boleh? Siapa boleh tolong saya malam ni? Kalau you rasa seronok dengan training ni, you rasa bermanfaat training ni, you rasa training ni, apa dia panggil, training ni membantu you lebih faham tentang TikTok punya game ni lebih baik dan sebagainya, saya nak minta satu pertolongan. Kejap lagi tim saya akan upload dekat Telegram channel your learning point. Okay, LP, learning point. Share your learning point. Jadi saya nak you share apa yang you enjoy dan belajar malam ni. Boleh? 3 point, 2 point, 1 point, 5 point, 10 point. Ikut suka you. Boleh tak? Siapa boleh buat? Share from bottom of your heart. Dan jangan pending besok. Buat malam ni juga. Sebab yang pending besok takkan buat. Share your learning point. Apa yang you belajar daripada training malam ni? You suka ke tak suka ke? You macam mana ke? You itu ke? You ini? You belajar benda baru ke sebagainya? You rasa lebih clear? Share your point. Boleh? Siapa boleh buat? Cuba komen boleh kalau boleh buat. Okay? Alright.
Oh, ramai juga yang boleh buat. Alhamdulillah. Dah post lah? Belum lagi. Okay. Tim kita kena post segera sebelum saya tamat live ni. Supaya habis je live ni, semua akak-akak, adik-adik, puan-puan yang awesome, comel-comel ni, kerengga-kerengga ni semua, semua terus boleh share learning point. Sebab semua tengah komen boleh ni. Okay. Alright. So saya lagi sekali ucapkan banyak-banyak terima kasih, tahniah pada semua sebab committed hari ini, dan saya halalkan semua ilmu-ilmu malam ni. Saya pun excited juga untuk jumpa you all minggu depan hari Jumaat, insya-Allah. Untuk konten yang seterusnya, saya cadangkan juga sesiapa yang tak jelas boleh repeat balik saya punya konten live, repeat live, re-live tentang onboarding, macam mana daftar sebagai affiliate. Malam ni punya live akan di relive, nanti join juga tengok sebab you akan lebih faham game ni, insyaAllah. Alright, so akhir kata daripada saya, ikhlas daripada hati saya nak doakan semua akak-akak, adik-adik, perempuan semua, tuan-tuan kalau ada, berjaya dengan apa yang you buat. Usahalah, jangan give up, sebab give up tu semua orang boleh buat. Kita kena jadi luar biasa sikit. Kita jangan give up, kita konsisten, kita jaga disiplin dan kita repeat perbuatan kita dan make it better daripada hari ke hari. InsyaAllah saya doakan baik-baik, semua orang boleh berjaya. Ingat magic number, satu hari kita nak 3 konsisten, seminggu kita nak 27, dan sebulan kita nak 84 saja, kita dah dapat RM1,000. Kalau kita jual yang combo, as simple as that, insyaAllah. Okay, join live Medamu. Yang mana komen nak tu kita DM dia, kita kena rajin sikit dan share kita punya link. Saya dah tunjuk dah cara nak dapat link tadi macam mana. You kena figure out, you kena explore, you kena kuasai game TikTok ni, insyaAllah. Okay, setakat itu saja untuk malam ni. Doakan mak saya juga cepat sihat, recover daripada keadaan beliau, dan salam sayang daripada saya, Ras Muhammad. Saya doakan semua akak-akak, adik-adik, perempuan, wanita-wanita hebat dalam live ni dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Jangan lupa untuk share your learning point dalam Telegram channel. Saya nak baca, saya sangat hargai feedback. Itu sahaja. Yang baik-baik datang daripada Allah SWT dan juga kalian semua, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.